Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Aiman bin Hafizal dari kelas 5 Sains, dan pada hari ini saya ingin membincangkan subtopik biologi di bawah tajuk konsep pembiakan pada tumbuhan. Jadi pertama sekali, kita perlu kenal struktur bunga yang ada dalam tajuk ini. Jadi yang pertama sekali, kalau kita dapat lihat, belakang ini yang warna pink ini ialah ranggi, bawah ini ialah tangkai bunga, dan ini ialah receptacle di sini, dan dua ni ialah sepal. Okey, jadi seterusnya yang warna hitam yang panjang ini, di hujung ini kita panggil dia sebagai anther, dan batang ini kita panggil sebagai filament. Okey, dan seterusnya ini hujung ini kita panggil sebagai stigma, dan ini batang dia ialah steel, dan di bawah ini ialah ovary, dan budak-budak kecil ni ialah ovule. Jadi dalam struktur bunga ni, bahagian yang biru ni kita panggil dia sebagai pistil, iaitu untuk bahagian perempuan. Pistil, P untuk perempuan. Okey, dan seterusnya warna hitam ni kita panggil dia sebagai stamen, dan kita lihat belakang ni ada man maksudnya untuk lelaki. Jadi dekat sini kita boleh kenal struktur bunga. Okey, yang ini ialah stamen untuk lelaki, dan biru ini ialah pistil untuk perempuan. Okey, seterusnya untuk perkembangan debunga pada anther. Okey, bagaimana perkembangan debunga tu boleh terhasil? Jadi yang pertama sekali, anther ini yang panjang ini kita keluarkan sebagai satu gambar rajah yang baru. Okey, anther ini di bahagian hujung dia kita belah kan, kita potong, dan dia akan menghasilkan bentuk seperti inilah gambarannya. Jadi ini kita panggil sebagai pundi dia bunga, dan pundi dia bunga ini akan membentuk sel induk. Okey, satu daripada pundi dia bunga ini akan membentuk satu sel induk, dan sel induk itu bersifat diploid, 2N. Jadi daripada sel induk itu dia akan mengalami proses meiosis untuk menghasilkan tetrad. Okey, tetrad yang bersifat haploid, N. Okey, meiosis menghasilkan tetrad. Okey, daripada 1 kepada 4 dia membahagi kepada 4, dan seterusnya tetrad ini, satu daripada tetrad ini akan mengalami mitosis. Mitosis yang menghasilkan dua nukleus, iaitu pertama sekali nukleus tiup, dan yang kedua nukleus penjana. Okey, dua nukleus, dan ini ialah dinding sel di bahagian luar, dan dalam dia ialah membran plasma. Jadi keempat-empat ini kita panggil dia sebagai butir debunga yang terhasil. Jadi ini ialah hasilnya, bagaimana butir debunga itu terhasil daripada anther. Okey. Okey, seterusnya dalam stigma, okey, bagaimana boleh terhasilnya bagaimana perkembangan ovul. Okey, perkembangan ovul itu terhasil bagaimana? Jadi ini ialah struktur dalam stigma. Okey, ini ialah ovary, dan ini ialah nukleus, steel, dan hujung ini ialah stigma. Okey, dan kita tengok gambar yang seterusnya. Di bahagian hujung ini ialah mikrofil. Okey, dalam dia ada sel induk. Okey, sel induk, dan ini ialah lapisan integumen dalam, ini lapisan integumen luar, dan ini sel induk megaspora. Okey, yang dalam ini ialah sel induk megaspora. Jadi perkembangan ovul ini berlaku dalam sel induk megaspora. Okey, kita keluarkan gambar rajahnya. Jadi sel induk megaspora ini bersifat diploid, 2N, dan dalam dia ada satu nukleus. Okey. Okay, sel induk megaspora ini akan mengalami proses meiosis yang pertama untuk menghasilkan dua sel yang haploid, dan dua sel ini akan mengalami proses meiosis kali kedua, membahagi lagi untuk membentuk 4 sel yang baru, 4 sel yang haploid. Okey, jadi 3 daripada sel yang terhasil ini akan meluluh, dan tinggal satu saja. Okey, daripada 4 ni 3 akan meluluh,
dan hanya akan tinggal satu sel saja. Jadi sel yang ada ini akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali, untuk membentuk 8 nukleus yang baru. Okey. Jadi 8 nukleus ini akan membentuk ovul, di mana ginilah gambar rajahnya. Okey, ovumnya akan terbentuk di sini. Ovum ni sebagai sel telur dan mempunyai 2 sel di kiri dan kanan ni, iaitu sel synergid. Okey, sel synergid ini, kita gariskan G ini sebagai guard, iaitu yang melindung sel telur ini. Okey, yang tengah ini ialah 2 nukleus kutub yang berada di tengah-tengah dan 3 lagi sel berada di bahagian atas, iaitu sel antipodal. Okey, jadi sel ovum itu berada di bawah yang dijaga oleh 2 sel synergid. Okey, guard. Okey. Sekarang ini kita teruskan dengan prosesnya. Okey, ini ialah proses pertama, bagaimana berlakunya pendebungaan dan pembentukan tiub debunga. Okey. Jadi dalam proses ini kita dapat lihat, okey, ini ada 3 contoh nukleus yang ingin memasuki ovul. Okey, ingin memasuki stigma. Okey, yang pertama sekali nukleus penjana ni okey, yang pertama sekali, contoh pertama ni dia belum membahagi. Jadi nukleus penjana ni berada di luar dan nukleus tiub saja yang masuk ke dalam. Jadi dia belum membahagi. Okey, yang tepi belah sini pula dia dah membahagi tapi dia tak berjaya untuk teruskan ke dalam mikrofil. Okey. Jadi hanya ada satu yang berjaya. Okey, kita pakai contoh yang berjaya ini. Okey. Pada awalnya, sebelum dia sampai ke sini, di awal ini akan ada 2 gamet jantan dan 1 nukleus tiub di bahagian depan. Okey, nukleus tiub ni sebagai macam pandu arah dia untuk sampai ke mikrofil lah. Okey. Jadi dia terus masuk ke dalam mikrofil. Jadi di sini ialah nukleus tiub dan 2 gamet jantan. Okey, ini bermaksud dia dah berjaya sampai ke mikrofil. Okey, ini ialah mikrofil. Okey. Proses yang kedua, bila dia dah sampai ke mikrofil. Okey, bila dia dah sampai ke mikrofil, nukleus tiub akan hilang dan akan tinggal 2 gamet jantan saja. Okey. Jadi 2 gamet jantan yang ada ini, satu akan pergi ke 2 nukleus kutub dan satu lagi akan pergi ke ovum. Okey, satu gamet jantan akan pergi ke bersenyawa dengan 2 nukleus kutub dan satu lagi gamet jantan akan bersenyawa dengan satu ovum di sini. Okey. Jadi di sini akan terhasilnya zigot triploid, di mana persenyawaan di antara satu gamet jantan dengan 2 nukleus kutub akan menghasilkan zigot triploid dan satu lagi zigot diploid, iaitu persenyawaan di antara satu gamet jantan dengan satu ovum. Okey. Okey, ini ialah notanya. Okey. Gamet jantan bersenyawa dengan 2 nukleus tiub menghasilkan zigot triploid 3N nukleus triploid. Okey, dia akan mengalami mitosis, menghasilkan tisu endosperma. Okey, tisu endosperma ni akan menghasilkan dua fungsinya, simpan makanan. Dia akan menyimpan makanan. Yang pertama sekali, dia akan simpan makanan untuk perkembangan embrio. Yang kedua, untuk percambahan biji benih. Ini ialah monocotyledon. Dan yang kedua, dia akan simpan makanan diserap oleh cotyledon. Okey. Yang kedua, proses kedua, gamet jantan dengan ovum akan menghasilkan zigot diploid 2N. Okey, dia akan mengalami mitosis menghasilkan 2 sel, satu sel besar dan satu sel kecil. Jadi sel besar ni kita panggil dia sebagai suspensor. Dia akan menambah embrio pada dinding pundi embrio. Okey, yang kecil ni pula embrio, gamma kepada pucuk
radikal kepada akar, dan kotiledon plasmon untuk pucuk, radikal untuk akar, dan kotiledon iaitu untuk makanan yang digunakan semasa percambahan biji benih. Okey. Okey, ini ialah gambar rajahnya. Okey, nukleus triploid berada di tengah, iaitu satu gamet jantan dengan dua nukleus tutup, dan zigot diploid, satu gamet jantan dengan satu ovum. Okey, ini gambar rajah yang seterusnya. Okey, ini ialah suspenser, dan hujung ni ialah radikal. Ini ialah embryo. Di tengah ni ialah plumel, dan dua ini ialah kotiledon. Okey. Endosperma ni iaitu embryo semasa perkembangan, dan kotiledon ini berlaku semasa percambahan kanji. Okey. Sampai situ saja video saya pada kali ini. Terima kasih Cikgu Mina kerana telah mengajar saya subtopik ini, dan saya harap video ini akan jayalah untuk menang. Terima kasih Cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.